Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada minggu ini untuk meneruskan lagi sesi pembelajaran kita. Kita akan meneruskan tajuk kita pada minggu lepas. Okey. Untuk masuk subtopik yang baru, mesin kompleks. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, murid-murid, kita tengok objektif pembelajaran kita untuk minggu ini. Okay, di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat merumuskan maksud mesin kompleks. Yang kedua, murid-murid akan dapat menjelaskan pemerhatian tentang mesin ringkas dan mesin kompleks melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Okey, kriteria kejayaan pula ialah murid-murid berjaya mengenal pasti mesin kompleks dan menyatakan mesin ringkas yang terdapat pada sesebuah objek dengan betul. Okey, murid-murid, kita sambung pembelajaran kita pada satu topik yang baru berkenaan dengan mesin kompleks. Okey, definisi mesin kompleks apa? Okey, mesin kompleks ialah alat ataupun objek yang terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Okey, mesin ringkas apa? Minggu sebelum ni kita belajar. Okey, mesin ringkas ialah alat yang membantu memudahkan dan mempercepatkan kerja. So, mesin kompleks ialah gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Maksudnya di sini, mesin kompleks akan memudahkan dan mempercepatkan kerja berkali ganda, lebih banyak. Faham tak? Sebab dalam satu mesin kompleks tu terdapat beberapa mesin ringkas. Okey. Jelas murid-murid semua Baik. Okay, sekarang jom kita sama-sama tengok buku teks muka surat 180 dan 181. Okey. Dalam gambar rajah tu, cikgu dapat cikgu nak tunjukkan pada kamu mesin kompleks. Okey, di sini cikgu ambil tiga contoh mesin kompleks yang cikgu dapat daripada gambar rajah pada muka surat tersebut. Okey, yang pertama, gunting pokok. Yang besar tu. Okey, so gunting ni dia mesin kompleks kerana dia terdiri daripada dua. Dia ada dua mesin ringkas di sana. Yang pertama, skru. Okey, skru bahagian tengah tu yang mencantumkan dua bilah gunting tu. Okey, tu skru. Satu mesin ringkas. Okey, yang kedua, baji. Baji tu di mana? Ya, baji tu pada bilah gunting tu. Okey, bilah gunting tu dia berbentuk segitiga. Sebab tu dia dapat memotong. Okey, untuk gunting pokok tu, okey, gunting pokok merupakan mesin kompleks kerana pada gunting pokok terdapat dua mesin ringkas. Jelas semua? Baiklah. Okey, kita tengok yang kedua. Kereta sorong. Okey, kereta sorong. Secara keseluruhannya, okey, konsep penggunaan kereta sorong tu, cara nak guna kereta sorong tu adalah menggunakan konsep tuas. Tuas kan salah satu daripada mesin ringkas. Okey, apa lagi mesin ringkas yang terdapat pada kereta sorong? Ya, ada skru di sana. Skru pada bahagian skru yang mengunci ataupun yang mengawal roda pada hujung kereta sorong tu. Okey. Dan yang terakhir, roda dan gandar. Roda dan gandar tu maksudnya bahagian roda tu lah. Bahagian roda dan bahagian yang memegang roda tu, bahagian skru, batang skru yang
memegang roda tersebut. Okey. So, kereta sorong juga adalah salah satu contoh mesin kompleks. Sebab dia ada 3 mesin ringkas di sana. Okey. Dan seterusnya, kita tengok contoh yang ketiga yang dapat cikgu bawakan di sini. Dalam slide cikgu ni, kita ada yang ketiga ialah basikal. Okey, basikal pun dia ada lebih daripada satu mesin ringkas. Jom kita tengok. Okey, yang pertama, tengok pada bahagian bawah sekali, iaitu roda dan gandar. Bahagian roda basikal tu tersebut adalah roda dan gandar, mesin ringkas, roda dan gandar. Okey, yang kedua ada skru di sana. Maksudnya banyak skru yang digunakan pada basikal untuk mencantumkan bahagian-bahagian tertentu. Okey, so dah 2 mesin ringkas, roda dan gandar, 1 dan skru 2. Yang ketiga, gear. Gear pada bilah belakang, tayar belakang tu, gear tu. Gear kan roda yang bergerigi. So gear ada di sana. Okey. So basikal pun merupakan salah satu contoh mesin kompleks. Okey. Jom kita tengok. Okey, seterusnya. Apakah nama alat ini? Siapa tahu? Ya, inilah gerudi tangan. Hand drill. Okey. Ini hand drill zaman dulu. Zaman drill yang orang guna sekarang ni tak ada. Orang pakai hand drill ni lah. Okey, untuk tebuk lubang. Okey. Kalau tengok di sini, gerudi tangan ni juga merupakan salah satu contoh alat ataupun objek yang mempunyai mesin ringkas. Yang pertama, kenapa? Kerana dia memiliki lebih daripada satu mesin ringkas dalam alat tersebut. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, dia ada skru. Skru tu bahagian yang memegang bahagian yang berwarna merah tu dengan batang gerudi tersebut. Okey, jelas semua. Okay, seterusnya kita ada gear. Gear adalah antara bahagian roda bergerigi pada kepala gerudi tu, okey, dengan pemegang yang berwarna merah tu. Okey. Tu gear. Yang ketiga ada baji. Baji tu di mana? Baji tu pada bilah, mata bilah. Mata bilah gerudi tu. Dia adalah baji. Okey, ada lagi tak? So setakat ni yang dapat kita kenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam gerudi tangan ni ada 3. Okey, semua. Okey, mesin kompleks yang lebih baik adalah mesin yang mempunyai ciri-ciri lestari. Apa dia ciri-ciri lestari tu? Okey, rujuk pada slide cikgu ni. Okey, ciri-ciri mesin yang lestari ni ada 6 semuanya. Okey, yang pertama, tahan lama. Mesin lestari ni dia kena tahan lama lah. Okey. Yang kedua, tidak mudah rosak. Yang ketiga, menguntungkan. Kalau alat yang tidak menguntungkan, maka dia tidak dikira sebagai mesin lestari lah. Okey. Tidak memberi kesan buruk pada alam. Tiada kesan buruk pada alam. Maksudnya mesin tu kalau kita guna, dia tak bagi kesan buruk pun pada alam. Sama ada bagi pencemaran ataupun merosakkan alam. Tak ada. Okey. Seterusnya, mudah. Dan yang terakhir, selamat. Okey. So contohnya, kalau tengok pada gambar rajah muka surat 180. Okey, tengok gambar. Gunting pokok yang besar tu. Okey. Dia merupakan mesin kompleks
yang lestari. Kenapa? Yang pertama, kerana mudah digunakan. Senang saja nak guna. Okey, yang kedua, dia tahan lama. Tahan lama maksudnya dia tak cepat rosak. Gunting tu dibuat daripada bahan yang tahan lama, besi. Okey. Kemudian dia tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar. Maksudnya gunting tu dia tak mencemarkan alam sekitar, dia tak merosakkan alam sekitar pun. Okey, so gunting pokok yang besar tu merupakan mesin lestari. Okey, lagi kita tengok contoh kereta sorong. Okey, kereta sorong ni yang pertama, ciri-ciri dia merupakan mesin lestari. Yang pertama, mudah dan selamat untuk digunakan. Okey, yang pertama. Yang kedua, kereta sorong ni dia tak menggunakan bahan api fosil untuk menggerakkannya. Okey, dan yang ketiga, ciri yang ketiga, menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Kerana tidak menggunakan bahan api fosil. Okey, kalau kita nak menggunakan bahan fosil tu apa? Minyak lah. Dia tak guna minyak. Minyak kalau kita guna dah habis, kita kena beli lagi. So kereta sorong ni dia tak guna minyak, so dia menguntungkan. Lagi contoh, cuba tengok dalam buku teks kamu muka surat 181, iaitu basikal. Okey, basikal. Adakah basikal merupakan mesin lestari? Ya, basikal pun merupakan mesin lestari. Yang pertama, kenapa? Yang pertama, ciri-ciri yang pertama yang jelas kita nampak basikal merupakan mesin lestari adalah dia tahan lama, tak mudah rosak. Yang kedua, senang digunakan. Yang ketiga, dia tidak menggunakan bahan api fosil untuk bergerak. Maksudnya kita kayuh je basikal tu dah boleh bergerak. Okey. So, persoalan dia di sini. Kereta, motor, lori. Adakah kereta, motor, lori merupakan mesin lestari? Tidak. Kerana kereta, motor dan lori ni dia memerlukan bahan api fosil, iaitu minyak, untuk menggerakkannya. Satu. Okey. Bila perlukan minyak tu, yang pertama dia akan menyebabkan pencemaran alam sekitar lah. Maksudnya dia akan memberi kesan kepada alam. Yang kedua, tidak menguntungkan sebab habis minyak kita kena beli lagi, kita kena isi lagi. Maksudnya dia bukan kereta, lori, motor, kenderaan yang kita selalu guna tu bukan mesin lestari. Okey. Jelas. Tetapi adakah kereta, motor, lori dan sebagainya tu mesin kompleks? Ya. Okey. Maksudnya kereta, motor dan semua sebagainya mesin kompleks. Tetapi mesin kompleks ni pula dia terbahagi kepada dua. Mesin lestari ataupun bukan lestari. Jelas semua. Baiklah. So, itu saja pembelajaran kita untuk tajuk ni pada minggu ni. Okey, sekarang kita tengok tugasan. Okey, tugasan yang pertama, seperti biasa, selepas setiap kali kita masuk tajuk ataupun subtopik yang baru, so cikgu nak kamu buat nota ringkas. Tajuk mesin kompleks. Okey, dalam bentuk peta minda ataupun peta iting. Okey, perlu ada perkara-perkara berikutlah. Yang pertama, definisi mesin kompleks, dan yang kedua, mesin kompleks yang berciri lestari. Okey, yang kedua, maksudnya yang nombor satu tu buat nota. So, yang kedua, senaraikan mesin kompleks dan labelkan semua mesin ringkas yang terdapat pada mesin tersebut. Okey. So, bahagian dalam buku tulis kamu tu, okey, bahagian atas kamu buat nota berkenaan dengan nota ringkas berkenaan dengan mesin kompleks. Okey, pada bahagian bawah kamu senaraikan mesin kompleks dan kamu labelkan mesin ringkas yang terdapat pada mesin tersebut. Maksudnya di sini kamu kena lukis. Cikgu, kalau tak mau lukis, cikgu nak lekat gambar boleh tak? Boleh. So, kamu carilah gambar dalam surat khabar, majalah lama, buku-buku yang tak guna ke. Okay, kamu cari gambar apa-apa saja alat yang ada, yang kamu dapat kenal pasti. Alat tu
ataupun objek tu adalah mesin kompleks. Okey, kamu potong, kamu gunting, kamu lekat dan kamu labelkan. Okey, bahagian ni isi ringkas apa? Bahagian ni apa, bahagian ni apa? Okey. So, tugasan yang pertama ni buat dalam buku sains 1. Bila dah siap, ambil gambar dan hantarkan tugasan yang dah siap tadi menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey, link cikgu masukkan dalam arahan yang cikgu hantar dekat WhatsApp ataupun Telegram kelas kamu. Okey, kalau ada apa-apa masalah, boleh PM cikgu dan tanya. Baik. Yang kedua, tugasan yang kedua. Cikgu nak kamu buat latihan pengukuhan, iaitu latihan uji minda dalam buku teks muka surat 184. Okey, macam biasa, cikgu nak kamu salin semula semua soalan. Soalan tu semua kamu kena salin dan lukis gambar-gambar yang ada dalam latihan tu, kamu kena lukis. Okey. So, latihan pengukuhan ni buat guna dengan buku sains 2. Okey, buat dalam buku sains 2. Bila dah siap, ambil gambar. Okey, macam biasalah. Dan hantarkan tugasan yang dah siap tu menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey, link cikgu akan letak dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Okey. So, itu saja cikgu rasa pembelajaran kita untuk minggu ni. Okey. Sebelum cikgu menamatkan video pengajaran cikgu ni, cikgu nak ingatkan balik, cikgu nak peringat kamu semua, okey, untuk memberi kerjasama mengikuti sesi pembelajaran ni, mengikuti kelas kita ni dengan isi kehadiran. Gunakan link yang cikgu bagi dan hantar tugasan yang cikgu berikan. Okey. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan YouTube channel cikgu ni. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum.